Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk teknologi komunikasi dan komunikasi kepengurusan di dalam organisasi. Saya Siti Natrah binti Jaafar, nombor matrik 266348. Okey, dari segi pengenalan, komunikasi boleh didefinisikan sebagai sebuah pemindahan pengetahuan atau maklumat daripada satu pihak ke pihak yang lain dalam pelbagai konteks. Di tempat kerja, komunikasi boleh berlaku melalui pelbagai saluran termasuk telesidang, persidangan video, email, pertemuan bersemuka, panggilan telefon, ucapan, memorandum, manual laporan, sistem pemesejan, segera mesej teks dan rangkaian media sosial. Definisi komunikasi yang lain ialah proses penghantaran idea melalui penyuaraan, penulisan atau tanda serta pertukaran idea dan kepercayaan daripada pengirim kepada penerima. Juga dikenali sebagai penonton menggunakan pelbagai jenis media dan saluran. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya. Okey, baik. Kajian ini dijalankan untuk membincangkan perubahan teknologi komunikasi pada masa kini yang membentuk komunikasi kepengurusan yang lebih di dalam organisasi. Kajian ini akan membincangkan tentang proses komunikasi yang ada di dalam organisasi serta isu berkaitan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi. Kajian ini seterusnya akan menggunakan model komunikasi bagi mengait isu komunikasi yang telah dikenal pasti dan adaptasi teknologi dalam komunikasi pengurusan serta menghuraikan implikasi komunikasi terhadap hubungan manusia dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Baiklah, untuk yang seterusnya, perubahan teknologi komunikasi. Dengan kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan kita dalam berbagai aspek komunikasi, persetaraan perniagaan, pemindahan maklumat dan pembuatan pengeluaran kejuaraan pengangkutan dan regulasi yang memodenkan SDM dan infrastruktur kebanyakan pada dan cara kita menjalani kehidupan kita. Pertumbuhan teknologi berlaku pada kadar pantas dengan kemajuan baharu yang dicapai sehari dengan penelitian teknologi yang dan meluas yang menjadikan tak merealisasikan cara manusia pada abad ke-21 serta mengubah pengurusan komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, keperluan untuk memahami implikasi teknologi dalam organisasi dan mengurus inovasi. Pengurusan adalah satu dalam pengurusan organisasi. Tanpa kefahaman dan pengurusan pergolakan diramalkan oleh ramai orang berikutan daripada inovasi teknologi dijalankan yang berkemungkinan tinggi untuk berlaku. Ini adalah aspek yang membimbangkan untuk komunikasi perniagaan dan pengurusan dan perlu ditekankan oleh organisasi. Perlunya keseimbangan dalam keprihatinan terhadap komunikasi ke dalam komunikasi kepengurusan bukan sahaja pekerja tetapi juga untuk pihak pengurusan. Yang saya dapat kepada Saya Sandra Ana Alba-Anai, nombor matrik 266779. Di sini saya akan membuat perbincangan tentang isu komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama, isu berkaitan kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi di dalam proses komunikasi kepengurusan organisasi.
Walaupun pelbagai kemudahan telah disediakan daripada permodenan teknologi komunikasi, isu seperti kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi yang menyebabkan masalah di dalam pengurusan organisasi seringkali timbul. Pelbagai kajian telah mengetengahkan kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi bagi memastikan organisasi telah menimbangtara kesemua faktor sebelum mengadaptasi kemajuan teknologi di dalam pengurusan komunikasi organisasi. Terdapat juga isu tentang teknologi komunikasi asing yang digunakan di dalam organisasi ini yang dikatakan telah ditelan zaman dan tidak membantu organisasi dalam mencapai kelebihan daya saing di dalam industri. Yang kedua, jenis teknologi digunakan dan peranannya untuk menyokong pengurusan komunikasi perniagaan. Terdapat beberapa jenis teknologi yang disepadukan ke dalam pengurusan organisasi untuk meningkatkan komunikasi dengan berkesan. Alat yang digunakan dan peranannya dalam menyokong komunikasi perniagaan masing-masing telah ditekankan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurbaizura Mili Baking, 266737 matrix nombor saya. Saya akan mengulas berkenaan isu model komunikasi kepengurusan yang berkaitan dengan isu komunikasi dalam organisasi. Model pemprosesan informasi sosial SIP telah dibangunkan oleh Joseph Walter pada tahun 1992. Teori ini kebanyakannya bercakap mengenai hubungan interpersonal antara individu yang terlibat di dalam interaksi komunikasi pengantara komputer CMC. Teori SIP menyatakan bahawa adalah mungkin bagi pengguna CMC untuk mengembangkan pertalian dari semasa ke semasa. Istilah pemprosesan informasi sosial boleh dikaitkan dengan fakta bahawa pada setiap peringkat, pengguna boleh menerima maklumat dan penerima memproses maklumat secara berterusan. Dia membuat pertimbangan berdasarkan syarat lisan yang dia terima. Dan seterusnya, pandangan tentang bagaimana kemahiran komunikasi pengurusan mampu menangani isu komunikasi. Komunikasi organisasi menyediakan 3 tujuan utama, iaitu yang pertama, komunikasi motivasi yang digunakan oleh pemimpin untuk memaklumkan kaki tangan tentang tugas yang mereka mesti selesaikan dengan cara untuk menggalakkan mereka membuat demikian. Yang kedua, komunikasi untuk mengekspresi emosi yang berlaku dalam rangkaian sosial di kalangan kaki tangan dan penting dalam memenuhi keperluan sosial mereka. Yang ketiga, komunikasi maklumat yang membantu pemimpin dan ahli kaki tangan membuat keputusan sebagai pemimpin di dalam organisasi. Sebentar. Okey, terdapat 8 langkah dalam proses komunikasi syarikat, iaitu bermula dengan pengkodan, kiriman mesej khusus yang akan dihantar sebelum memilih saluran untuk menghantarnya. Terdapat 2 jenis saluran untuk aliran maklumat, iaitu saluran formal yang mengalir ke rantaian pihak berkuasa korporat dan hanya dibenarkan digunakan untuk komunikasi berkaitan kerja, dan saluran tidak formal yang membolehkan komunikasi mengalir secara bebas di antara semua peringkat autoriti dan memenuhi memenuhi keperluan sosial pekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurlela binti Jumat Hamido, nombor matrik 266174. Okey, kesimpulannya berkenaan assignment grup kami, dunia pada masa ini mengintegrasikan internet banking, realiti tambahan, kecerdasan buatan, analisis dasar besar, cyber,
penyepaduan sistem, simulasi dan robot autonomi ke dalam operasi asas. Teknologi komunikasi juga menambah baik cara organisasi menjalankan perniagaan terutamanya dari segi komunikasi perniagaan kerana ia membolehkan syarikat dapat mencapai skala pengguna yang lebih luas melalui pelbagai saluran dan medium komunikasi. Di sini saja kita punya group presentation. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua.